Baik. Kita 113. Kaidahnya mahma amkan hamlu alfazil Quran ala adami taraduf fahuwa al-matlub. Apabila beberapa lafaz Al-Quran boleh dipakai bukan dengan arti yang sama, sinonim, maka itulah yang dituntut. Maksudnya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Keterangan Pak Jotaj. Keterangan, jika didapati dua perkataan yang lebih kurang atau kelihatan sama ertinya, yakni sinonim, tetapi boleh juga kedua-duanya dipakai dengan erti yang berlainan, maka ia lebih elok dipakai dengan erti yang berlainan. Az-Zarkashi yang meninggal pada tahun 794 Hijrah berkata, At-taradufu khilaful asli, fa idza dara al-lafdhu baina kaunihi mutaradifan aw mutabayinan, fa hamluhu 'ala al-mutabayini aula. Maksud, pemakaian dua lafaz sinonim adalah menyalahi asal. Apabila suatu lafaz berkisar di antara ia sinonim, yakni bagi perkataan sebelumnya atau berlainan maknanya, maka lebih elok ia dipakai dengan erti yang berlainan. Lihat Al-Bahru Al-Muhit fi Usul Fiqh, jilid 2, muka surat 360. Apa ni? Ni tokoh-tokoh tafsir, ulama-ulama dah sebut dah benda ni. Misalnya kita kata innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amil. Fuqara dan masakin itu dekat-dekat. Bila duduk bersama begitu, kita nak pakai dengan makna yang sama, makna lain. Jawabnya boleh makna lain dan lebih sesuai makna lain. Maka elok kita pakai dengan makna yang berbeza. Dan biasanya Quran begitu. Biasanya begitu. Jadi fuqara lain, miskin lain. Miskin itu lebih baik keadaannya daripada fakir. Apa bukti? Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Itu bukti. Adapun perahu itu yang ditebuk oleh Khadir itu di hadapan Nabi Musa, perahu itu limasakin, kepunyaan orang-orang miskin. Maknanya orang miskin ada benda juga, ada harta juga. Untuk dia nak angkut orang, dia dapat upah, dia dapat bayaran, sewaan. Dia ada, bukan tak ada sesuatu. Dia ada juga. Menunjukkan miskin itu lebih baik daripada fakir. Fakir ni lagi tu. Kita kena pakai begitulah. Maknanya yang teruk sangat ataupun yang kurang teruk sikit, dia ada pendapatan dia boleh kerja, tapi tak mencukupi lah kita kata. Tak mencukupi. Boleh juga bagi zakat. Yang macam ni banyak. Lihat beberapa contohnya di dalam Al-Quran. Yang pertamanya, baca. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bermaksud, mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 157. Selawat dan rahmat sering kali dipakai sebagai dua perkataan sinonim, sedangkan keduanya boleh juga dipakai dengan erti yang berlainan. Di dalam ayat di atas, kedua-duanya disebutkan bersama. Apakah keduanya harus dipakai dengan erti yang sama juga atau dengan erti yang berlainan? Jawapan yang diberikan oleh kaedah di atas ialah keduanya lebih elok dipakai dengan erti yang berlainan. Antara erti selawat yang berbeza daripada erti rahmat ialah, yang pertama, ia merupakan pujian Allah terhadap seseorang hambanya di kalangan makhluk di alam yang tinggi. Kedua, limpahan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan kepada hamba-hambanya. Ketiga, keberkatan yang sempurna dari Allah. Itu makna salam. Setengah-setengah ulama dia kata kalau selawat daripada Allah maksudnya rahmat. Ni daripada Allah dah lah ni. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, daripada Allah dah lah. Jadi adakah selawat dengan makna rahmat? Sedangkan rahmat disebut selepas tu. Seeloknya kita pakai selawat di sini dengan makna lain. Pada dasarnya ulama mengatakan kalau selawat daripada Allah kepada hamba maksudnya rahmat. Selawat daripada kita kepada Rasul maksudnya doa.
Dia ada berbeza. Kalau ni maksudnya ni lain. Selawat daripada malaikat kepada manusia maknanya maghfirah, meminta ampun. Jadi ada setengah ulama dia membeza-bezakan begitu. Tapi kalau kita kata selawat daripada tetaplah satu kaedah yang tetap, kalau daripada Tuhan, daripada Allah, maksudnya rahmat, di sini selawat dengan makna rahmat juga kan? Sedangkan selepas dia tu sebut pula rahmat. Jadi yang seeloknya kita pakai dengan makna lain. Mungkin kalau disebut secara berasingan kita boleh pakai lah begitu. Tapi bila sebut dua begitu, seeloknya kita pakai dengan makna lain. Kalau fakir dan miskin, mungkin fakir kalau sebut fakir saja dipakai dengan makna miskin juga boleh. Fakir dengan makna fakir sungguh pun boleh. Begitu juga miskin. Miskin dengan makna miskin tu. Atau miskin dengan makna fakir. Kalau disebut berasingan, boleh. Tapi kalau disebut bersama, sepatutnya kena beza lah. Itu cara. Itu seni tafsir Al-Quran. Ini termasuk dalam seni tafsir Al-Quran. Cuba kita tengok ni. Mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmat. Ada lain sikit kan? Ada lain sikit. Takkanlah kita nak kata mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan bermacam-macam rahmat serta rahmatnya. 2 kali ulang rahmat. Lepas tu yang kedua baca lagi. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Surah An-Nisa ayat keempat. Hani'an mari'a adalah dua perkataan yang lebih kurang sama maknanya. Setengah orang pula menganggap keduanya perkataan sinonim. Sementara setengah ahli bahasa yang lain pula berpendapat hani'an bererti al-khalis min kulli mukaddarin, yang lazat dan sedap, dan mari'an bererti mahmudul aqibah, yakni baik kesudahannya. Itu maknanya al-khalis an kulli mukaddar. Itu makna hani. Yang bersih daripada segala kekeruhan yang kita rasa teragak untuk ambil. Itu maksud hani. Mana kalau ikan dengan tulang banyak tu tidak hani lah. Kita makan tu kita kena beringat. Dia rasa tu. Keluarkanlah tulang tu. Tidak hanian tu. Kalau hanian ni tak ada. Nak telan tu buku dia. Tak ada kebimbangan. Kalau kita minum dalam air ada sampah sedikit. Ada sampah sedikit. Kan? Kita minum dengan beringat tu takut masuk sampah. Kalau kita tak mahu keluarkanlah. Kan? Tidak hanian. Hanian ni kita pejam mata pun gitu. Tak ada rasa ragu-ragu. Gitu. Mana betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Tak ada gangguan. Tak ada yang membimbangkan kita. Itu hani. Lazat lagi sedap. Dan mari'at berarti mahmudul aqibah. Ada juga makanan yang tidak mahmudul aqibah. Macam gula misalnya, banyak-banyak. Tidak mahmudul aqibah. Tidak terpuji akibatnya. Tidak baik akibat. Ini kalau makanan yang memang tidak bahaya untuk kita. Sedap kita makan. Makan dah. Mula-mula puasa ni. Tapi kalau orang ada gaut dah. Bila tu makan, buat lupa tak kabar diri dah. Udang-udang apa seafood banyak-banyak. Dia ada kebimbangan. Sebab apa? Tidak mahmudul aqibah untuknya. Seekor dua yang kecil-kecil tu boleh. Bayangkan, kadang orang yang tak ada apa masalah. Bakar, makan, cicok, nak sebanyak mana. Dah, tak ada apa.
Cuba kalau ada apa-apa, bahaya untuk dia. Tidak gitu. Ni mana boleh makan tu dengan puas hati lah. Penuh rasa nikmat. Gitu. Hani'an mari'ah. Kita tidak nak bicara tafsir dia tu lah. Perkataan tafsir dia tu luas lah kan. Perkataan tu dekat-dekat tu. Bahkan setengah kata itu sinonim. Sama makna. Searti. Tapi bila dia ada bersama di sini, satu tempat, seeloknya kalau ada makna lain, kita pakai dengan makna yang berlainan. Begitu. Baca lagi tak? قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Bermaksud, Nabi Yaqub menjawab, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah dan aku mengetahui, yakni dengan perantaraan wahyu dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya. Surah Yusuf ayat 86. Sesetengah orang menganggap perkataan bathi dan huzni adalah dua perkataan seerti, yakni sinonim. Sesetengah yang lain pula menganggap huznu bererti duka cita dan kesedihan. Bathun pula mengandungi erti yang lebih lagi dari itu. Ia bererti kesedihan yang disembunyikan dan tidak dinyatakan. Jadi ada beza sedikit lah. Jadi yang eloknya, bila kita sampai tempat ni, kita ambil makna yang berbeza sedikit. Supaya tidak jadi berulang. Tidak jadi berulang. Macam di sini, kesusahan dan duka cita lain sikit. Ataupun paling tidak, kalau kita nak terjemahlah, mengadukan kesedihan dan duka cita, ada lain dah sikit. Ada lain dah sikit. Sebab tidak perkataan yang sama. Boleh ada. Boleh. Jadi kita carilah mana yang lebih tepat untuk satu-satu perkataan. Mana yang lebih tepat? Duka cita tu lebih tepat dengan husni ke dengan bathi? Kalau kita nak kata kesedihan, mana lebih tepat? Kena pilih lah. Dia kena orang yang mahir bahasa. Bukan mahir bahasa Arab saja. Bahasa Melayu. Misalnya bila kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, mana lebih tepat antara dua? Supaya nampak ada perbezaan sedikit. Tidak kata dua kali ulang duka cita. Tidak begitu. Itu termasuk dalam seni lah. Seni memahami bahasa Al-Quran. Baca lagi. Taj. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Bermaksud, dan bandingan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti penggembala yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat mendengar selain panggilan dan seruan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 171. Doa dan nida adalah dua perkataan seerti menurut sesetengah ulama'. Sesetengah yang lain pula membezakan erti keduanya. Nida bererti mengangkat suara dengan menyebutkan sesuatu perkataan yang ada ertinya. Doa pula lebih umum dari itu. Ia bererti menyeru sama ada dengan suara yang tinggi atau suara yang rendah. Jadi ada beza. Kalau bertemu perkataan-perkataan yang macam ni, dua perkataan yang nampak sama makna dia, dan ada lagi makna, salah satu daripadanya makna yang lain. Lebih elok kita pakai salah satunya dengan makna yang lain. Tapi kalau bahasa Melayu ni kan dia tidak ada lah. Tak lah. Wallahualam lah. Sebab saya selalu sebut saya bukan ahli bahasa Melayu. Sebab kalau bahasa Arab dia ada. Dipanggil Al-Furuq. Kita Al-Furuq. Atau Fiqhun Lughah. Fiqhun Lughah. Bukan lughah, fiqhun lughah. Dia ada kamus, macam kamus fiqhun lughah. Dia membezakan darjah antara satu perkataan dengan perkataan. Sehingga jadi satu buku, satu kitab.
Bukan satu, banyak lah kita, dia satu bidang lah. Fiqhul lughah. Bahasa Melayu setakat inilah saya yang cetek ni tidak luas pengalaman, tak banyak membaca bahasa Melayu. Wallahu a'lam. Saya tidak bertemu lagi lah setakat yang saya tahulah satu kitab yang lengkap macam tu, macam bahasa Arab. Yang lengkap macam tu menceritakan darjat-darjat perkataan itu. Satu-satu perkataan itu. Walaupun dalam penggunaannya memang ada. Memang ada. Misal contohnya. Ini dalam fiqhul lughah. Saya nak buat contoh Melayu lah. Contoh Melayu. Rebah. Jatuh. Lebih kurang kan? Rebah ni macam mana? Jatuh macam mana? Ada beza-beza tak? Kena hurai tu. Lepas tu jatuh pula tu. Rebah tu pula tu. Rebah jatuh. Kalau kata-kata. Lain. Rebah terduduk. Lain. Rebah terak, tertiarak. Rebah sembah, tersembam. Rebah terletak. Rebah belakang tu. Tapi ada beza. Ada beza antara satu dengan yang lain tu. Baik, kita katakan buah dulu ya. Peringkat ni orang panggil. Peringkat ni orang panggil. Kalau Arab ni ada. Buah kurma tu misal. Kalau peringkat putih ni apa dia panggil? Baik sikit apa dia panggil? Dia ada banyak peringkat. Sebab banyak peringkat kan. Semuanya boleh diguna. Semuanya boleh diguna. Sedap. Gitu. Jadi, adakah satu buku dalam bahasa Melayu mengklasifikasikan atau menyatakan darjat-darjat sesuatu perkataan itu? Karena dalam bahasa Arab dia ada fiqhul lughah atau al-furuq. Al-furuq. Dia bincang benda-benda macam ni lah. Ini apa beza antara doa dengan nida? Apa beza antara panggilan dengan suruhan? Panggilan, seruan. Seruan yang macam mana kita nak guna seruan tu? Yang macam mana pula kita nak kata panggil? Ada beza. Bahasa Arab ni ada. Macam ni lah. Doa maknanya gini. Nida maknanya gini. Tapi kedua-duanya mengandungi makna seruan juga. Tapi ada sedikit banyak beza. Mungkin kita apa ya? Kalau yang biasa di kalangan orang kita, yang biasa tu dia banyaklah namanya. Banyaklah nama. Peringkat ni orang panggil ni, peringkat ni orang panggil ni. Kalau benda tu banyak dalam masyarakat. Dia ada beza-beza. Tak kira lah kalau nama misalnya durian tu ada banyak jenis. Kalau macam ni, banyak durian ni. Kalau macam ni, durian ni. Kalau macam ni, durian ni. Dia ada nama-nama dia sendiri. Ni durian tu gitu, katalah. Misalnya. Orang yang tahu, dia tahu. Adalah bahasa tu. Macam unta. Unta ni kalangan orang Arab ni banyaklah peringkat-peringkat ni. Kita sebab tak biasa unta. Tak ada banyak lah kataannya. Tapi yang biasa di kalangan kita tu banyak lah katakan. Begitu. Wallahualam, tak tahu. Dalam bahasa Melayu ni ada ke tidak? Sepatutnya kena ada lah. Sepatutnya. Kita tengok bahasa-bahasa yang maju memang ada. Memang ada dia perbezaan-perbezaan. Misalnya kita kata buta. Buta ni. Buta ni saja. Kalau dalam bahasa Arab banyak peringkat. Buta gini-gini. Buta gini-gini. Buta sebelah mata, ni. Buta dua belah mata, ni. Kalau buta tu buta rabung saja, ni. Kalau buta malam, rabung malam, ni. Dia ada. Ada, saya tahu ada dalam penggunaan, tapi dalam bentuk satu buku. Itu masalah. Kalau ada bagus, saya pun tak juga sebab tak ada lagi tu. Dia macam tak ada lagi. Jadi kalau kita bertemu kata mungkin seeloknya kita pakai yang berbeza. Kalau berada di satu tempat. Kalau berada di satu tempat, carilah. Kena cek dululah. Dalam kitab-kitab fiqhul lughah adakah perbezaan? Dan cuba cari kalau kita nak terjemah dalam bahasa Melayu, apa yang sesuai dengan perkataan ni terjemahan, apa yang sesuai dengan perkataan.
Itu. Banyak gereja juga lah. Ini semua terkait dengan bahasa. Terkait dengan bahasa. Lepas tu setakat itulah dulu kita kan. 114 insya-Allah sambung besok. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi